Jadi ini satu suasana yang tidak sihat. Begitu juga saya katakan, saya tertarik dengan isu isu negara berkebajikan tadi, doktor di sini, YB di sini. Mungkin saya ingin bertanya, isu negara berkebajikan ini, saya tertarik bila mendengar penjelasan YB tadi dan juga penjelasan Ustaz Nasruddin Tontowi dalam satu diskusi, bukan debat, diskusi. Saya kata kalau ciri-ciri negara berkebajikan seperti ini, berteraskan akidah, berteraskan adalah syariah secara menyeluruh, kita katakan, yakni pemerintah menunaikan tanggungjawabnya, rakyat menunaikan tanggungjawabnya kepada pemimpin. Jadi saya kira ini satu struktur yang sangat ideal untuk kita ketengahkan. Tidak ada masalah. Tapi bila kita bertembung dengan manifesto dalam Pakatan Rakyat, yang mana DAP menegaskan negara berkebajikan yang mereka impikan adalah negara sekular. Jadi berlaku di situ kontradiksi antara negara berkebajikan yang menjadi satu manifesto PAS itu sendiri dan juga DAP itu sendiri. Jadi ini yang saya kira sewajarnya dalam keadaan seperti ini, sama ada UMNO dalam Barisan Nasional, mungkin ada ini mereka dengan MCA dan MIC dan gerakan dan sebagainya, dan juga PAS bertembung dengan manifesto bertemu dengan DAP. Mungkin akan mula berbincang tentang isu sekular, di mana ruang-ruang yang boleh diselitkan, isu kemaslahatan dan sebagainya. Cuma saya kira daripada kita asyik sibuk mencari dalil untuk satu padukan antara Muslim dengan non-Muslim, dalil yang banyak yang mengarah kepada perpaduan umat Islam itu perlu didahulukan. Banyak dalil yang mengarah kepada perpaduan umat Islam. Mengapa kita sama Islam, sama UMNO ataupun PAS, mengapa kita tidak mencari dalil-dalil ini, membacanya dan menyeru pada perpaduan? Perpaduan yang perlu ada asas. Mungkin PAS pernah mengalami suatu sejarah lampau isu perpaduan dengan UMNO dan sebagainya, yang masing-masing ada pendapat dan saya kira pandangan yang tersendiri. YB? Jadi saya kira isu ini, kalau sekiranya dengan Yahudi sekalipun, kata Allah di dalam Al-Quran, wa in janahu lis-salmi fajnah la fatawakkal 'ala Allah. Sekiranya Yahudi itu merendahkan sayap mereka untuk berdamai dengan kamu, maka berdamai dengan mereka dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dengan Yahudi sedemikian rupa, apatah lagi dengan sesama Islam. Ia bukan berarti pembubaran mana-mana parti, UMNO ke, PAS ke, tidak. Ia berarti yang disebutkan tadi, checks and balance, untuk saling tolong bantu dalam hal kebajikan dan ma'ruf. Cuma payah kita nak duduk di satu pentas yang mana masing-masing mengakui kelemahan. Oh, kami ada kelemahan, kami ada kekurangan macam ni. Sama-sama kita selesaikan. Sebaliknya bila dapat saja pentas, masing-masing mula mencari kelemahan dan kekurangan temannya untuk dijadikan senjata bagi kemenangan politik. Okey? Dan isu yang terakhir, masalah isu, saya kira isu ISA, kemudian isu OSA dan sebagainya. Saya tertarik tadi ni ulasan ataupun disebut sebagai qawaid fiqhiyah yang berkaitan dengan pemerintahan. Kaedah tasarrufur ra'i 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahah. Tindakan pemimpin ke atas usaha rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Jadi mana-mana pun pemimpin yang dia naik, dia akan melihat kepada isu dan hal yang seperti ini. Mungkin saya tak semestinya saya menyokong. Mungkin bagi kerajaan yang merintah sebelum ini, mereka melihat ISA itu sebagai satu kemaslahatan. Mungkin yang datang selepas daripada ni, yang sekarang ni melihat ISA itu satu masalah dan dihentikan, dan datang satu Security Act yang baru dan seterusnya. Jadi ia timbul dengan pelbagai penilaian dan pelbagai kaedah melihat. Kalau dilihat kepada maqasid syar'iyyah sendiri, bila ulama ta'arifkan maqasid syar'iyyah, al-hikamul maqsudah min asy-syari' li ahkami tasyri', iaitu satu hikmah yang mana ia menggambarkan tujuan syariat, yakni peletak syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan, hikmah yang menggambarkan tujuan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam syariat. Maksudnya hukum hakam syariat ni, maqasid syariat ni sangat luas. Ia kan ada daruriyat, hajiyat, tahsiniyat, dan daruriyatnya ada keperluan-keperluan yang sangat diperlukan. Darurat ia memerlukan perkara tersebut untuk menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga maruah, dan juga dikaitkan juga dengan nasab keturunan, dan juga menjaga akal fikiran. Jadi ini 5 perkara ni satu perkara yang sangat diperlukan. Sebab tu perlu ia menuntut kepada tindakan tertentu. Jadi pemimpin ini dia akan melihat dari kacamata yang luas. Dia melihat kacamata. Soal saya katakan isu ketirisan, soal rasuah, soal dan sebagainya, saya kira untuk bagi pandangan saya lah, saya bersetuju bahawasanya perkara-perkara seperti ini adalah haram di sisi syariat. Isu korupsi, isu rasuah, kita tidak pernah bersetuju dan menyokong hal yang seperti ini. Cuma untuk menjadikan ia sebagai satu dalil
untuk mengatakan isu governance, good governance, negara-negara barat contohnya pada hari ini. Kita kena lihat Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka lebih kepada isu-isu yang bersifat fizikal, mereka berjaya. Mereka membentuk masyarakat yang bersifat terbuka dalam mengkritik dan dikritik. Mereka membentuk masyarakat yang bersifat telus terbuka. Okay? Tapi pada masa yang sama mereka ada isu keruntuhan akhlak. Pada masa yang sama mereka ada isu keruntuhan akidah yang lebih besar. Dan Nabi sendiri memuji kaum Rum. Dan Nabi kata taqumus sa'ah war Rum aktsarun nas. Berlaku kiamat dan Rum itu manusia yang paling ramai. Antara sifat-sifat orang Nabi puji Rom ini adalah mereka tak boleh berdiam diri dengan kezaliman pemerintah. Mereka tak boleh berdiam diri. Maksudnya mereka bertindak dengan tindakan-tindakan yang mana mereka lakukan. Walau bagaimanapun ia tidak bererti kita boleh bertindak yang melebihi batas-batas syariat. Kita sebagai Muslim, kita ada akhirat, kita ada akhlak dan kita ada etika kita yang perlu kita praktikkan. Walau bagaimanapun, kita tak boleh jadikan isu ini sebagai untuk menidakkan kebaikan-kebaikan yang sedia ada. Isu ini perlu diselesaikan dengan cara bersama. Sebab ia bukan jadi satu polisi. Ia sikap golongan-golongan yang tak bertanggungjawab. Saya yakin. Nak kata ini hanya ada di dalam UMNO dan misalnya sahaja, saya kira itu tidak adil lah. Ia juga benda yang seperti ini membabitkan cinta dunia, takut kepada mati, wang ringgit, menjadi hamba kepada wang ringgit, apa semua ni ada dalam mana-mana kelompok. Ada dalam mana-mana parti politik pun, ada dalam mana-mana kelompok dan sebagainya. Orang yang seperti ini. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW bila menceritakan tentang insan keseluruhan tanpa mengklasifikasikannya kepada kelompok tertentu. Tidak. Sebab itu kata Nabi di dalam hadis, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Celakalah hamba pada dinar dan juga hamba pada dirham. Jadi saya kira isu yang seperti ini sangat baik apa yang disebut oleh Wabis tadi. Memang kita pun sepakat, saya sendiri secara prinsip bersepakat kita sama-sama untuk membantu untuk memastikan gejala-gejala yang seperti ini tidak ada lagi dalam negara kita, sama ada daripada pihak kerajaan ataupun daripada orang yang tak bertanggungjawab dan juga daripada mana-mana parti politik yang lain. Setelah keseluruhannya kita ingin hal seperti ini ditanggalkan dalam urusan di negara, begitu juga dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan politik semasa. Saya jelas sikit. Silakan. Kerana Ustaz Fazbari dapat memberikan komentar pada poin-poin saya. Saya sikit mau ringkas ya gitu. Kenapa dianggap susah sangat kerjasama parti yang dua-duanya orang Islam ini? Kenapa lebih mudah untuk bekerjasama dengan DAP? Saya ingat saya sudah membayangkan perkara itu lebih awal. Ya. Dalam satu susun atur politik yang mahukan tugas pertama dinamika ataupun tujuan politik itu disusun atur begitu adalah mengangkat tuntutan Allah sebagai sunnatut tadafu' itu. Tujuan menyemak dan mengimbangi itu. Ya. Dan kita punya satu waqi' siasi, realiti politik yang punya negara yang sifatnya 60-40. 60 orang Melayu Islam dan 40 bukan Melayu, bukan Islam. Maka tambah-tambahlah lagi dalam rentetan sejarah politik itu, ya, apabila sudah tampil dua sistem ataupun dua parti sistem ini, sistem dua parti itu, two party system itu, selepas usulnya PRU ke-12, saya kira ia merupakan satu proses kematangan yang cukup baik. Sementara UMNO dan kawan-kawan lain dalam barisan, PAS dan kawan-kawannya yang lain ini di Pakatan, ia merupakan pertarungan, persaingan, pada saya lah bahasa yang lebih saya sukai adalah ia adalah merupakan sistem semak imbang itu. Ya, sistem semak imbang itu yang akan mengizinkan ya kuasa tidak menjadi bobrok. Kita bersatu bukan kerana Melayu. Kita bersatu juga bukan kerana ya, kita bersatu untuk mengangkat matlamatnya apa? Matlamatnya adalah tujuan syariah itu sendiri. Keadilan, kebertanggungjawaban, urus takbir yang baik. Ya.